Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Setelah 2 minggu tidak berjumpa, setelah 2 minggu bercuti, pertengahan Penggal 2021 yang lalu, kita bertemu kembali pada hari ini. Tidak kiralah di mana jua anda berada, saya berharap anda kuarantin diri, isolasi diri, patuhi SOP dan perintah menteri ataupun kementerian kita. Semoga kes-kes yang semakin menurun dari hari ke hari semakin menurun dan tidak lagi membimbangkan kita semua dan dapat berjumpa secara fizikal selepas ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini seperti biasa Cikgu Arif Hadri bin Japri ataupun Cikgu Arif Hijri akan berkongsi kepada anda tentang Bahasa Melayu tahun 5. Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Kebangsaan tentang apa? Jom kita tengok. Seperti biasa saya akan kongsikan secara maya untuk semua murid-murid di hadapan saya ini. Inilah dia buku teks muka hadapan. Buku teks Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan tahun 5. Jadi kita tengok apakah topik hari ini. Ini dia topiknya, hilangkan nafas berbau. Ya, topik hari ini hilangkan nafas berbau. Dan muka surat 33 yang ada buku teks secara fizikal, bolehlah rujuk buku teks anda muka surat 33. Tema masih sama iaitu tema 2, kesihatan dan kebersihan. Seterusnya unit 5, kebersihan diri dan persekitaran. Cuma topiknya sahaja iaitu yang berbeza dengan pembelajaran terdahulu, hilangkan nafas berbau. Macam mana nak hilangkan nafas berbau tu? Kan saya kira murid-murid pernah berhadapan dengan situasi nafas berbau. Tidak kiralah diri kita ataupun orang yang berada di persekitaran kita memiliki nafas yang berbau. Jadi bagaimana untuk kita menghilangkan nafas berbau itu murid-murid? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang entahlah cikgu, alamak. Jadi jom saya kongsikan hari ini. Baiklah, tajuk hari ini macam saya kongsikan tadi, hilangkan nafas berbau. Jom kita baca bersama-sama, boleh? Tajuknya hilangkan nafas berbau dan kemahiran hari inilah menulis. Jadi kita baca bersama-sama ya murid-murid yang berada di rumah ataupun tidak kira di mana jua anda berada, ikut bacaan saya. Dr. Gigi telah membuat lawatan ke SK Seri Makmur. Dr. Gigi telah membuat lawatan ke Sekolah Kebangsaan Seri Makmur. Murid-murid diberi penerangan tentang cara penjagaan kebersihan mulut bagi menghilangkan nafas berbau. Dr. Gigi yang datang ke Sekolah Kebangsaan Seri Makmur ini telah memberikan penerangan kepada murid-murid tentang cara menjaga kebersihan mulut bagi menghilangkan nafas berbau. Jadi sebenarnya masalah nafas berbau ini berkaitan dengan cara penjagaan kebersihan mulut. Jikalau anda menjaga kebersihan mulut anda untuk memastikan kebersihan mulut anda sentiasa berada pada tahap yang bersih, maka mulut anda mungkin tidak berbau. Tetapi jikalau anda tidak menjaga kebersihan mulut anda, pastinya mulut anda boleh berbau. Jadi bagaimana? Kita nak lihat langkah-langkah ataupun cara-cara untuk menjaga kebersihan mulut kita supaya nafas kita tidak berbau. Yang pertama, membersihkan gigi pada setiap hari. Pastikan kamu memberus gigi selama 2 hingga 3 minit. Beruslah gigi tu selama 2 hingga 3 minit. Untuk apa? Untuk memastikan bakteria-bakteria yang terkumpul dalam mulut itu dapat dimatikan ataupun dapat dibunuhkan. Seterusnya, gunakan floss. Gunakan floss itu ialah sejenis alat seperti benang untuk menyingkirkan sisa-sisa makanan yang terdapat pada celah-celah gigi.
Dengan betulnya untuk membuang, ya. Untuk membuang sisa makanan di celah-celah gigi, ya. Kita kena guna floss ini dengan betul. Kerana kalau guna cara yang salah, bukan setakat tidak mampu membuang sisa-sisa makanan yang terdapat pada celah gigi, malahan akan melukakan gusi-gusi anda. Okey. Seterusnya, cara ini dapat menghindarkan kawasan gigi daripada bakteria dan plak. Dia nak hindarkan bakteria dan juga plak. Apa itu plak? Plak gigi merupakan timbunan sisa-sisa makanan ataupun tindak balas bakteria dengan aliot dan juga sisa-sisa makanan anda. Jadi tindak balas antara aliot, bakteria dan juga sisa-sisa makanan anda itu menyebabkan pertumbuhan plak pada gigi anda. Karang gigi. Plak itu merupakan karang gigi. Kalau anda lihat gigi anda putih tetapi tiba-tiba ada macam kuning-kuning yang menebal ataupun satu tempelan yang berwarna putih yang tebal ataupun hitam, itu merupakan plak yang telah tumbuh pada gigi anda. Jadi, pastikan membersihkan gigi pada setiap hari sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minit ketika memberus gigi. Kemudian setelah memberus gigi, pastikan guna floss dengan cara yang betul. Seterusnya, yang kedua, membersihkan lidah pada setiap hari. Ya, murid-murid, anda kena bersihkan lidah. Kenapa? Ada banyak bakteria bersembunyi di rekahan lidah dan di bahagian belakang lidah. Ya, lidah anda ni, anda boleh lihat dia dalam cermin, di hadapan cermin, anda pergi di hadapan cermin, jelikan lidah anda, kemudian lihat ada rekahan dan juga mungkin di belakang lidah anda itu terdapat bakteria yang bersembunyi. Kita tidak boleh nampak bakteria ini menggunakan mata kasar. Bakteria ini keluarga mikroorganisma seperti COVID-19, ya, keluarga mikroorganisma. Kita tidak boleh lihat menggunakan mata kasar tetapi boleh menggunakan mikroskop untuk melihat bakteria ini. Jadi mustahil lah awak nak ambil mikroskop nak lihat dalam mulut anda ada bakteria atau tidak. Pastinya setelah makan memang ada bakteria dalam mulut anda. Jadi setelah kita berus gigi, gunakanlah alat yang sesuai untuk membersihkan lidah anda kerana ada banyak bakteria bersembunyi di rekahan lidah dan di bahagian belakang lidah. Bakteria dapat menghasilkan sulfur. Bakteria dapat menghasilkan sulfur yang menyebabkan bau mulut. Bakteria inilah yang bertindak balas di bahagian lidah anda akan menyebabkan bau sulfur dan menyebabkan bau mulut terjadi. Oleh itu, bersihkan lidah kamu dengan alat pembersih lidah. Bersihkanlah lidah anda dengan alat pembersih lidah. Seperti yang kita dapat lihat dalam gambar ni, ya. Alat pembersih lidah tu. Kita guna macam tu. Sama juga situasinya, kita berus gigi. Selepas berus gigi, kita gunalah alat pembersih lidah untuk memastikan lidah kita bersih, tidak ada bakteria dan tidaklah ada bau-bauan yang kurang menyenangkan pada mulut kita. Okey, jelas murid-murid? Saya kira jelas semua. Jom kita teruskan pula dengan langkah yang seterusnya ataupun cara yang seterusnya untuk membersihkan gigi. Ataupun membersihkan mulut kita. Ini dia langkah seterusnya. Kita nak langkah ketiga. Apa di langkah ketiga tu? Ya, berjumpa dengan doktor gigi. Kita boleh berjumpa dengan doktor gigi. Doktor gigi boleh mengesan punca dan bertindak awal sekiranya kamu mempunyai masalah gigi. Doktor gigi sebenarnya, kenapa kita boleh berjumpa dengan doktor gigi? Sebab doktor gigi dia boleh mengesan punca dan bertindak awal sekiranya kamu mempunyai masalah gigi. Ya, mungkin pada peringkat awal gigi awak nak tumbuhnya plak pada gigi awak. Jadi apabila awak berjumpa dengan doktor gigi akan memaklumkan, gigi anda bakal ditumbuhi plak ataupun plak sudah tumbuh di gigi anda. Jadi kita perlu singkirkan plak tersebut. Doktor akan memaklumkanlah cara-cara yang sesuai dan sebagainya. Ataupun anda ada masalah gigi. Kamu semua ada masalah gigi. Contoh gigi berlubang, gigi berlapis dan sebagainya. Jadi doktor akan mengesyorkan dan merawat gigi anda dengan cara yang terbaik. Itu fungsinya kita berjumpa dengan doktor gigi kerana macam saya cakap tadi, bakteria kita tak nampak guna mata kasar. Jadi walaupun anda lihat di hadapan cermin, kan jelikan lidah 1000 kali sekalipun anda tak nampak
bakteria tersebut, dan di belakang-belakang gigi anda ini pun kita dapat melihat menggunakan mata kasar. Jadi doktor gigi lah akan dapat lihat keadaan gigi kita bagaimana, adakah sempurna, okey ataupun bermasalah. Jadi dengan berjumpa doktor gigi ini, kita akan dapat mengesan, doktor gigi tersebut akan dapat mengesan punca ataupun dapat bertindak awal penyakit yang bakal menyerang gigi kita. Kamu disarankan untuk berjumpa dengan doktor gigi sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Ya. Berapa kali nak jumpa doktor gigi tersebut? Dalam setahun sekurang-kurangnya 2 kali. Secara kuratanya 6 bulan. 6 bulan. Maksudnya bulan Januari dah jumpa, boleh jumpa bulan Julai. Dan Januari tahun yang berikutnya. Begitulah purata untuk berjumpa ataupun aturan jadual untuk berjumpa dengan doktor gigi 2 bulan dalam setahun ataupun 2 kali dalam setahun. Maafkan saya, 2 kali dalam setahun. Contohnya kita dah jumpa 1 hari bulan Januari, kemudian kita jumpa seterusnya 1 hari bulan Julai, tahun berikutnya kita jumpa balik 1 hari bulan Januari. Itulah dan seterusnya. Okey? Itu langkah yang ketiga ataupun cara yang ketiga untuk memastikan mulut kita sentiasa bersih. Langkah keempat ataupun cara keempat ialah minum air. Adalah minum air. Langkah keempat adalah, cara keempat adalah minum air. Minum air sekurang-kurangnya 2 liter sehari dapat merangsang pengeluaran air liur, membilas sisa makanan pada gigi dan melembabkan kawasan mulut. Kenapa kita perlu minum air sekurang-kurangnya 2 liter sehari? 2 liter itu bermaksud lebih kurang 4 botol kecil air mineral. 4 botol kecil air mineral ataupun lebih kurang 1 suku botol air besar. 1 suku botol air besar. Itulah 2 liter. Sekurang-kurangnya lebih tak ada masalah. Jangan kurang. Bukan setakat masalah untuk pernafasan anda, bau nafas anda, tetapi akan menyebabkan ginjal dan sebagainya, masalah-masalah lain jika kurang air pada badan anda. Jadi sebenarnya kenapa kita perlu minum air 2 liter sehari sekurang-kurangnya? Yang pertama, untuk merangsang pengeluaran air liur. Kenapa kita perlu menggalakkan pengeluaran air liur? Kerana di dalam air liur kita ini sebenarnya ada enzim. Ada enzim, ada asid yang boleh melawan kewujudan bakteria. Dia boleh membunuh bakteria. Dia akan menetralkan gigi kita. Dia akan menetralkan sisa-sisa makanan. Okey. Seterusnya, membilas sisa makanan pada gigi. Ya, berkumur-kumur lah contohnya. Air itu bila kita minum, dia akan secara tidak langsung membawa sisa-sisa makanan yang terkumpul ke tekak dan seterusnya dapat ditelan. Tak adalah berkumpul je dalam mulut. Seterusnya, melembabkan kawasan mulut. Ya, kenapa mulut kita perlu sentiasa lembab? Walaupun anda tidur, air liur anda akan sentiasa dirembeskan secara tidak sedar, secara tindakan luar kawal, kerana bakteria akan cepat membiak pada mulut yang kering. Itu yang bila kita berdebar-debar, mulut kita kering, air liur kita kurang dirembeskan, mulut kita akan senang berbau. Sebab itulah bakteria akan mudah membiak pada keadaan tempat yang kering. Jadi apabila mulut anda lembab, ada enzim-enzim air liur itu, ada asid-asid air liur itu akan menetralkan keadaan dalam mulut anda. Jadi bakteria sukar untuk membiak. Itulah sebabnya kenapa kita perlu minum air sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Itulah dia keempat-empat cara untuk memastikan mulut kita sentiasa berada dalam keadaan bersih dan tidak berbau. Ya. Kini Farisha dan rakan-rakannya telah memahami penjagaan kebersihan mulut dengan cara yang betul. Kita ada 4 cara tadi. Gigi dan mulut yang bersih dapat menghilangkan nafas yang berbau. Gigi dan mulut yang bersih akan dapat mengelakkan ataupun hilangkan ataupun menghalang nafas kita daripada jadi berbau. Jadi lepas ni walaupun kita tak pakai pelitup muka, sekarang ni mungkinlah kalau kita terpaksa berjumpa dengan orang sekalipun, nafas kita mungkin kita je dapat bau kan kerana terlitup dengan pelitup separuh muka. Tapi apabila kita buka pelitup separuh muka kelak, bila boleh berjumpa dengan rakan-rakan lain secara fizikal kelak, boleh jumpa dengan saya secara fizikal kelak, jangan pula mulut anda berbau. Kita ada 4 cara tadi. Amalkan 4 cara tadi untuk memastikan mulut kita sentiasa bersih. Itulah dia murid-murid. Mudah saja. 4 cara. Yang pertama tadi,
Berus gigi. Kemudian yang kedua tadi, cuci lidah. Yang ketiga, berjumpa dengan doktor gigi. Yang keempat, minum air. Dalam itu ada perincian-perinciannya. Jadi apa dia pasal kita dah belajar dah hilangkan nafas berbau ni, cikgu, apakah kuis yang kita nak uji diri kita hari ini? Ini dia aktivitinya, kita nak menulis teks prosa yang diimlakan. Cikgu, apa maksud teks prosa yang diimlakan? Teks prosa itu bermaksud teks-teks inilah teks-teks yang saya baru baca bersama-sama dengan anda tadi, itu merupakan contoh teks prosa. Manakala yang diimlakan itu bermaksud dibacakan kepada anda. Macam saya membacakan teks ini kepada anda, kemudian anda menyalin semula, menulis semula teks yang saya bacakan kepada anda. Jadi jom kita tengok kuis hari ini bagaimana nak uji, kan? Kita dah belajar 4 cara untuk membersihkan mulut. Jadi, jom kita uji diri. Ini dia kita punya kuis hari ini. Aktiviti menulis prosa yang diimlakan. Ya, kita tulis semula teks prosa yang diimlakan. Jadi, kita dah ada dah petikan-petikannya, kita dah ada dah teks-teksnya. Tetapi, hari ini saya nak imlakkan kepada anda. Saya nak bacakan kepada anda. Cumanya, apabila saya bacakan kepada anda, anda tidak boleh merujuk 100% kepada teks, tetapi mendengar apa bacaan yang saya bacakan kepada anda, kemudian tulis. Saya berikan contoh kepada anda. Baik. Dengar ya, bacaan ini, kemudian saya akan tulis bersama-sama dengan anda. Pertama, membersihkan gigi pada setiap hari. Kita hendaklah membersihkan selama 2 hingga 3 minit pada setiap hari. Kita perlulah menggunakan floss dengan cara yang betul bagi membuang sisa makanan yang terdapat di celah-celah gigi kita. Dengan cara ini, kita akan dapat menghindarkan kawasan gigi daripada bakteria dan pembentukan plak. Pertama, kita dengar semula ya. Membersihkan gigi pada setiap hari. Kita hendaklah memberus gigi selama 2 hingga 3 minit pada setiap hari. Kita perlulah menggunakan floss dengan cara yang betul bagi membuang sisa makanan yang terdapat di celah-celah gigi kita. Dengan cara ini, kita akan dapat menghindarkan kawasan gigi daripada bakteria dan pembentukan. Kita ulang semula kalau tak dapat tangkap. Kita dengar semula. Pertama, membersihkan gigi pada setiap hari. Kita hendaklah memberus gigi selama 2 hingga 3 minit pada setiap hari. Kita perlulah menggunakan floss dengan cara yang betul bagi membuang sisa makanan yang terdapat di celah-celah gigi kita. Dengan cara ini, kita akan dapat menghindarkan kawasan gigi daripada bakteria dan pembentukan. Okay, kalau tak dapat, kita ulang semula. Ulang lagi, ulang, kemudian baik dan simak ejaan. Kita hendaklah memberus gigi selama 2 hingga 3 minit pada setiap hari. Kita perlulah menggunakan floss dengan cara yang betul bagi membuang sisa makanan yang
celah gigi kita. Dengan cara ini, kita akan dapat menghindarkan kawasan gigi daripada bakteria dan pembentukan plak. Pertama, membersihkan gigi pada setiap hari. Kita hendaklah memberus gigi selama 2 hingga 3 minit pada setiap hari. Kita perlulah menggunakan floss dengan cara yang betul bagi membuang sisa makanan yang terdapat di celah-celah gigi kita. Dengan cara ini, kita akan dapat menghindarkan kawasan gigi daripada bakteria dan pembentukan plak. Pertama, membersihkan Dapat pada setiap pun. hari. Jadi, kita boleh semak. Pertama, membersihkan gigi bersih. Kita hendaklah membersihkan gigi selama 2 hingga 3 minit pada setiap hari. Kita perlulah menggunakan floss dengan cara yang betul bagi membuang sisa makanan yang terdapat di celah-celah gigi kita. Dengan cara ini, kita akan dapat menghindarkan kawasan gigi daripada bakteria dan pembentukan plak. Alhamdulillah. Pertama, membersihkan gigi pada setiap hari. Alhamdulillah. Dapat pun, ya. Sepatutnya murid-murid, kalau macam saya tadi, jikalau anda macam saya tadi, ya, kalau kata kita tak dapat tangkap, tak dapat dengar apa yang dituturkan oleh audio, kita ulang-ulang berkali-kali untuk dapat tulis dengan tulisan betul. Kita dapat tulis teks prosa yang telah diimlakkan dengan betul. Ya, sebenarnya teks prosa ini saya murnikan daripada teks prosa hilangkan nafas berbau. Tak naklah saya ambil sebiji-sebiji seperti yang saya kongsikan tadi daripada 4 cara tadi kan. Nanti takut khawatir anda salin bulat-bulat daripada buku teks tanpa mengimla, tanpa mendengar bacaan. Jadi saya bacakan, anda tulislah teks prosa tersebut. Tidak sebiji tetapi hampir sama dengan prosa ataupun teks prosa yang telah saya kongsikan kepada anda tadi, iaitu tentang hilangkan nafas berbau. Jadi jom kita tengok yang seterusnya pula. Dapat tak? Okey, saya kira jelaskan. Jadi jom, kalau kata kurang jelas, jom kita lihat latihan yang seterusnya ataupun kuis yang seterusnya. Okey, kita lihat yang seterusnya pula. Yang kedua, sama juga. Ada teksnya, yang macam saya kongsikan kepada anda di awal tadi, ada teksnya langkah kedua ini, cara yang kedua untuk hilangkan nafas berbau. Tetapi macam saya katakan tadi, aktiviti kita hari ini ialah menulis teks prosa dengan mendengar bacaan ataupun diimlakkan teks prosa yang telah diimlakkan. Jadi kita tulis teks prosa yang diimlakkan. Kita dengar audio ini, kemudian kita tulis semula. Dengarlah berkali-kali. Jom kita uji diri kita. Saya pun uji diri saya. Cara yang kedua, kita hendaklah membersihkan lidah pada setiap hari. Untuk pengetahuan semua, terdapat banyak bakteria yang bersembunyi pada rekahan lidah dan di bahagian belakang lidah. Sebenarnya menghasilkan sulfur yang akan menyebabkan mulut kita berbau. Oleh hal yang dikatakan sedemikian, kita perlulah membersihkan lidah agar dapat menghindarkan daripada mulut berbau menggunakan pembersih lidah. Kalau tak apa, kita ulang dengar audio tersebut. Cara yang kedua, kita hendaklah membersihkan lidah
pada setiap hari. Untuk mengetahui semua, terdapat banyak bakteria yang bersembunyi pada rekan lidah dan di bahagian belakang lidah. Sebenarnya menghasilkan sulfur yang akan menyebabkan mulut kita berbau. Oleh hal yang dikatakan sedemikian, kita perlulah membersihkan lidah agar dapat menghindarkan daripada mulut berbau menggunakan pembersih lidah. Cara yang kedua, kita hendaklah membersihkan lidah pada setiap hari. Untuk pengetahuan semua, terdapat banyak bakteria yang bersembunyi pada rekan lidah dan di bahagian belakang lidah. Sebenarnya menghasilkan sulfur yang akan menyebabkan mulut kita berbau. Oleh hal yang dikatakan sedemikian, kita perlulah membersihkan lidah agar dapat menghindarkan daripada mulut berbau menggunakan pembersih lidah. Cara yang kedua, kita hendaklah membersihkan lidah pada setiap hari. Kalau dapat tulis, kita simak ya. Terdapat banyak bakteria yang bersembunyi pada rekan lidah dan di bahagian belakang lidah. Bakteria sebenarnya menghasilkan sulfur yang akan menyebabkan mulut kita berbau. Oleh hal yang dikatakan sedemikian, kita perlulah membersihkan lidah agar dapat menghindarkan daripada mulut berbau menggunakan pembersih lidah. Hampir tepat. Jadi untuk kepastian yang lebih Cara tepat, yang kita kedua, ulang. Dengar sekali kita lagi. hendaklah Yang kedua. membersihkan lidah pada setiap hari. Untuk pengetahuan semua, terdapat banyak bakteria yang bersembunyi pada rekahan lidah dan di bahagian belakang lidah. Bakteria sebenarnya menghasilkan sulfur yang akan menyebabkan mulut kita berbau. Oleh hal yang dikatakan sedemikian, kita perlulah membersihkan lidah agar dapat menghindarkan daripada mulut berbau menggunakan pembersih lidah. Alhamdulillah. Cara yang kedua, Dapat saya ya. Begitulah cara yang betul ya untuk memastikan kita dapat menulis perkataan yang diimla ataupun teks prosa yang diimla dengan betul. Kita dengar audio tersebut berulang-ulang kali untuk memastikan ejaan kita tepat, perkataan kita tepat, kemudiannya tanda baca kita tepat, tata bahasa kita tepat. Itu pentingnya macam saya tadi kan, walaupun saya tertinggal, saya ulang dengar banyak kali untuk memastikan betul-betul tepat apa yang diimlakan itu. Supaya saya menulis itu perkataan ataupun teks prosa yang diimlakan dengan betul. Kan? Nampak ada perbezaan antara petikan ini dan juga ayat yang saya imlakan tadi kan, yang saya tulis daripada ayat yang diimlak tadi. Jadi macam saya katakan tadi, murid-murid boleh kita gunakan teks prosa yang terdapat dalam buku teks itu sebagai rujukan, tetapi yang paling penting dengar audio tersebut dan tulislah teks prosa yang tepat ataupun yang betul berdasarkan teks prosa yang diimlakkan. Boleh. Ini latihan 2 kita. Kuis 2 kita, tak apalah, ini sebagai contoh kepada anda. Jadi dah ada contoh,
Apa kata saya berikan kuis sebenar untuk anda nak uji diri kan? Betul tak? Mana adil saya buat, anda tak buat. Jadi jom kita uji diri anda. Baiklah, kita lihat apa yang perlu anda imlakkan. Tara, inilah dia kuis kita pada hari ini. Kuis cakna bahasa. Murid diminta berkolaboratif, ya, bekerjasama dengan ahli keluarga. Mintalah bantuan ahli keluarga anda. Tak perlulah berjumpa dengan jiran ataupun berjumpa dengan orang luar. Kuarantin diri anda di dalam rumah sahaja, ya. Berkolaboratif dengan ahli keluarga untuk menulis teks prosa hilangkan nafas berbau yang diimlakkan. Tulis teks prosa yang berkaitan dengan hilangkan nafas berbau yang diimlakkan. Okey, sila dengar audio. Dengar audio yang dibacakan oleh guru, yang dibacakan oleh saya. Lalu tulis teks prosa yang diimlakkan. Ya, tulislah teks prosa yang diimlakkan oleh saya. Saya baca ni audio ni, awak dengarkan betul-betul. Kemudian awak tulislah pada ruangan-ruangan yang disediakan ini ada cara yang ketiga dan cara keempat. Selamat cakna bahasa Melayu. Jadi saya akan bukakan audio untuk anda dengar. Ya, bersedia ya. Jika kata anda tak dapat tangkap untuk kali pertama, ulang tonton video ini berkali-kali untuk memastikan anda dapat mendengar audio yang diimlakkan oleh saya itu dengan tepat. Kemudian dapatlah anda tulis dengan tulisan yang betul, tata bahasa yang tepat dan sebagainya. Ya, baik. Kita dengar sama-sama audio tersebut. Ini untuk cara yang ketiga. Ketika kita perlu berjumpa dengan Dr. Gigi. Sebenarnya, Dr. Gigi boleh mengesan punca dan mampu bertindak lebih awal sekiranya kita mempunyai masalah berkaitan dengan gigi. Kita juga disarankan untuk berjumpa dengan doktor gigi sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Kita ulang. Ketika kita perlu berjumpa dengan doktor gigi. Sebenarnya, doktor gigi boleh mengesan punca dan mampu bertindak lebih awal sekiranya kita mempunyai masalah berkaitan dengan gigi. Kita juga disarankan untuk berjumpa dengan doktor gigi sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Ulang. Ketika kita perlu berjumpa dengan doktor gigi. Sebenarnya, doktor gigi boleh mengesan punca dan mampu bertindak lebih awal sekiranya kita mempunyai masalah berkaitan dengan gigi. Kita juga disarankan untuk berjumpa dengan doktor gigi sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Kalau dah berjaya tulis, kita ulang sekali lagi untuk dengar. Buat kali terakhir. Semak tata bahasa. Berjumpa dengan doktor gigi. Sebenarnya, doktor gigi boleh mengesan punca dan mampu bertindak lebih awal sekiranya kita mempunyai masalah berkaitan dengan gigi. Kita juga disarankan untuk berjumpa dengan doktor gigi sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Ketika kita perlu berjumpa dengan doktor gigi. Sebenarnya, doktor gigi boleh mengesan punca dan mampu bertindak lebih awal sekiranya kita mempunyai masalah berkaitan dengan gigi. Kita juga disarankan
Begitulah ya bacaan audio ataupun teks prosa yang telah saya imlakkan. Jadi dengarlah berulang-ulang kali audio tersebut, tulislah mengikut tulisan anda. Boleh di-type menggunakan komputer ataupun tulisan tangan. Yang penting anda dengar bacaan yang telah diimlakkan oleh saya tadi. Okey, seterusnya kita lihat pula cara yang ketiga. Cara yang keempat. Tadi cara yang ketiga, kemudian kita nak cara yang keempat, minum air. Apa yang perlu anda tulis daripada audio ini? Jom kita dengar sama-sama. Keempat, minum air. Kita hendaklah minum air sekurang-kurangnya 2 liter sehari agar merangsang pengeluaran air liur, membilas sisa makanan yang terdapat pada gigi dan melembabkan kawasan dalam mulut. Hal yang dikatakan sedemikian kerana mulut yang kering akan menggalakkan pembiakan bakteria. Maka, minumlah air sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Jadi kita ulang dengar kalau tak dengar tadi. Keempat, minum air. Kita hendaklah minum air sekurang-kurangnya 2 liter sehari agar merangsang pengeluaran air liur, membilas sisa makanan yang terdapat pada gigi dan melembabkan kawasan dalam mulut. Hal yang dikatakan sedemikian kerana mulut yang kering akan menggalakkan pembiakan bakteria. Maka, minumlah air sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Kemudian kita boleh simak tata bahasa. Kalau dah tak berjaya tulis, kita ulang untuk simak tata bahasa. Minum air. Kita hendaklah minum air sekurang-kurangnya 2 liter sehari agar merangsang pengeluaran air liur, membilas sisa makanan yang terdapat pada gigi dan melembabkan kawasan dalam mulut. Hal yang dikatakan sedemikian kerana mulut yang kering akan menggalakkan pembiakan bakteria. Maka, minumlah air sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Begitulah bacaan yang telah diimlakkan oleh saya. Jadi anda perlulah menulis teks prosa berkaitan dengan teks yang telah saya imlakkan. Jadi macam mana cikgu? Alamak, saya terlepaslah tadi walaupun dah berkali-kali cikgu ulang audio tersebut. Saya terlepas ataupun cikgu bagaimana saya nak melihat sekali lagi video ini agar saya lebih faham, lebih jelas ataupun saya boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Seperti biasa murid-murid, mudah sahaja saya akan kongsikan kepada anda. Inilah dia ya. Yang anda boleh pergi macam biasa. Anda boleh pergi ke mana dia ni? Okey, anda boleh pergi bagaimana mahu ulang tonton video ini, bagaimana mahu lihat lembaran latihan, sila layari pautan di bawah ini untuk ulang tonton PDPR BM tahun 5 hilangkan nafas berbawa oleh Cikgu Arif HJ. Pergilah ke sini https /bertindih saya cakna bahasa Melayu .blogspot.com. Itulah dia alamat blog saya untuk anda ulang tonton video ini ataupun pergi ke saluran YouTube dan type lah saya cakna bahasa Melayu.blogspot.com ataupun saya cakna bahasa Melayu .blogspot.com untuk ulang tonton video ini, untuk dengar audio tadi untuk anda dapat tulis teks prosa dengan tepat. Macam saya katakan tadi, teks itu adalah teks yang telah saya murnikan daripada teks dalam buku teks muka surat 33. Jadi
Anda boleh jadikan buku teks itu sebagai rujukan, tapi yang paling penting anda dengar audio saya berulang kali, kemudian tulislah apakah yang telah saya imlakkan untuk anda. Baik, seterusnya setelah siap, lembaran tugasan perlu hantar ke mana dan bagaimana? Sila layari pautan di bawah ini menggunakan akaun Delima masing-masing ya. Ini dia. Type lah https://palang-palang forms.gle palang 66 LCFZEZV6Z 3 WDXQ7. Alamak, cikgu pening kepala, banyak sangat angka-angka abjad-abjad. Tidak perlu risau, di dalam saicaknabasmelayu.blogspot.com ini dah ada saya kongsikan pautan ini. Tinggal siapkan tugasan anda, terus hantar. Lembaran tugasan pun saya ada letak dalam ni. Jadi boleh cetak, boleh salin semula, kemudian hantarlah ke pautan di bawah ini menggunakan akaun Delima masing-masing. Mudah sahaja, betul? Saya kira anda sudah faham hari ini perkongsian saya bagaimana untuk kita mengimlak, menulis semula perkataan yang telah diimlak ataupun teks yang telah diimlak. Jadi selamat mencuba. Selamat Cakna Bahasa Melayu, selamat menyudahkan kuis anda. Di mana juga anda berada, saya berdoa anda teruslah kuarantin diri, teruslah isolasi diri dan keluarga. Elakkan daripada jangkitan. Jika terpaksa keluar, pakailah pelitup separuh muka dan kalau boleh, pakailah 2 lapis untuk mengikuti saranan oleh Menteri Kesihatan kita dan juga bagi memastikan COVID-19 ini percaya kita bunuh, kita kekang dan kita hapuskan dari muka bumi. Saya sudah tidak sabar untuk jumpa anda secara fizikal. Saya percaya anda juga begitu. Jadi sama-sama kita patuhi SOP, sokong apa sahaja yang kerajaan wara-warakan sekarang ini. Macam saya, penat dah duduk di rumah. Jadi kalau kata saya bersiaran di Didik TV sekalipun, pakai pelitup separuh muka. Bayangkan ya, saya bersiaran di Didik TV, di kaca TV, perlu pakai pelitup separuh muka sepanjang masa untuk mengelakkan daripada COVID-19 menjangkiti diri kami. Jadi ini bukan main-main, ini bukan kata-kata omong-omong kosong, ini bukan saja-saja, ini bukan suka-suka. COVID-19 benar-benar menyerang kita. Jadi bagaimana nak menyerang mereka kembali ataupun membunuh virus-virus ini kembali? Patuhi SOP. Itu sahaja daripada saya. Ingat, nak ulang tonton, nak siapkan lembaran, nak tengok lembaran, pergilah ke saicaknabasmelayu.blogspot.com. Selamat Cakna Bahasa Melayu. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi dan bye.